Sejarah perluasan kuasa British boleh dilihat melalui Perjanjian Bangko. Pada 20 Januari 1874, Perjanjian Bangko dimeterai antara pihak Inggeris dan negeri Perak. Gubernur negeri-negeri Selat iaitu Sir Andrew Clark menjadi wakil bagi pihak Inggeris, sementara itu Raja Muda Abdullah berkuasa di Hilir Perak. Pembesar-pembesar juga hadir seperti Bendahara, Temenggung, Orang Kaya Menteri, Syah Bandar, Raja Mahkota, Laksamana dan Datuk Sakur yang menyokong Raja Muda. Perjanjian ditandatangani di kapal HMS Pluto di Selat Dinding iaitu terletak antara Lumut dan Pulau Bangko. Setelah mendapat persetujuan Sultan Abdullah, Gubernur Sir Andrew Clark menurunkan Sultan Ismail yang merupakan Sultan Perak ke-25 dari takhta Hulu Perak dan telah digantikan dengan Sultan Muda. Pada abad ke-19, sifat semangat dalam kalangan negara-negara Eropah terhadap penaklukan dan penerokaan telah berada pada tahap kemuncaknya atas tujuan untuk memperkembangkan perdagangan mereka dan pengaruhnya. Pihak penjajahan Eropah telah berusaha dalam meneruskan perluasan kuasa mereka ke seluruh Asia Tenggara yang dikenali sebagai Tanah Melayu. Perjanjian Bangko telah dirunding pada tahun 1874 antara pegawai British James W. Birch yang melibatkan campur tangan British dalam hal ehwal negeri Melayu dan menjadi asas kepada pembentukan sistem pemerintahan yang teratur dan terkawal oleh penjajah. Implikasi perjanjian terhadap politik. Yang pertama, Perjanjian Bangko memberi kuasa kepada pihak penjajah British untuk menguasai dan menyelia sistem pentadbiran yang dilaksanakan di Tanah Melayu. Yang kedua, pelantikan residen British sebagai wakil kuasa penjajah di setiap negara memperuntukkan kuasa autonomi Raja-Raja Melayu dan kepimpinan tempatan. Perjanjian Bangko telah mengubah lanskap politik terutamanya sistem pentadbiran di Tanah Melayu dan elemen pentadbiran luar telah diperkenalkan dan telah menjadi asas kepada penentuan untuk membuat keputusan. Yang terakhir, kuasa politik yang dahulu tertumpu kepada keputusan raja dan pembesar tempatan, tetapi kini semakin beralih kepada kuasa penjajah yang dikuasai oleh residen British sehingga menggugat kuasa autonomi seorang raja maupun sultan bagi sesebuah negeri. Yang seterusnya, implikasi Perjanjian Bangko terhadap sosial. Perjanjian Bangko turut mempengaruhi struktur masyarakat dan hubungan antara masyarakat Melayu dengan Eropah. Penerimaan undang-undang yang memisahkan mahkamah bagi masyarakat Eropah dan tempatan telah mempercepatkan perubahan budaya dan sosial. Corak pemisahan yang diperkenalkan oleh pihak British telah membawa kepada ketidakseimbangan kuasa yang semakin ketara antara kedua-dua masyarakat sehingga menjejaskan aspek pendidikan, ekonomi dan politik negara tersebut. Implikasi yang terakhir adalah implikasi perjanjian terhadap ekonomi. Kuasa penjajah melihat Tanah Melayu sebagai sumber yang kaya dengan sumber asli dan lokasi yang strategik untuk perdagangan. Pengenalan struktur pentadbiran yang lebih teratur membantu pihak kuasa penjajah untuk mengawal kekayaan negeri yang dijajah dengan lebih cekap agar dapat mengaut keuntungan yang banyak. Kekayaan sumber ekonomi memberi ruang kepada pihak British untuk mengeksploitasi sumber ekonomi dalam kadar yang lebih besar. Keuntungan yang diperoleh lebih cenderung mengalir keluar daripada Tanah Melayu. Perluasan kuasa British di negeri-negeri Melayu bersekutu. Melalui sistem pentadbiran British, hasil pendapatan yang diperoleh daripada percukaian dan pembangunan ekonomi digunakan untuk menampung kos pentadbiran British. Negeri-negeri Melayu Bersekutu (NNMB) merupakan salah satu entiti kerajaan kolonial dalam Empayar British yang terbentuk melalui Perjanjian Persekutuan 1895. Buktinya, Klausa 2 Perjanjian Persekutuan 1895 menetapkan bahawa Raja bagi negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang bersetuju untuk constitute the countries a federation to be known as the Protected Malay State to be administered under the protection of the British government. Residen juga telah dilantik sebagai ejen perwakilan British menerusi Gubernur Negeri-Negeri Selat. Sebagai pentadbir kolonial NNB yang sah,
Klausa 4 Perjanjian Persekutuan 1895 mengikat tanggungjawab kerajaan NNMB untuk menyediakan suitable accommodation termasuk pembayaran gaji mengikut jumlah yang telah ditetapkan. Majlis Mesyuarat Persekutuan MMP telah ditubuhkan pada tahun 1909 menerusi perjanjian pembentukan MMP yang mengamsahkan imperialisme British terhadap pentadbiran NNMB menerusi Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu. Presiden mempunyai kuasa kawalan terhadap urus pentadbir kewangan NNMB di mana setiap anggaran pendapatan perlu dibentangkan dan disahkan dalam persidangan MMP. Berkenan Raja-Raja Melayu dalam Perjanjian Persekutuan MMP secara tidak langsung memberi British kuasa untuk membentuk undang-undang kolonial tanpa perlu merujuk kepada perkenan Raja. Pentadbiran John Anderson, Pesuruhjaya British, telah memperkenalkan jawatan Ketua Setiausaha untuk menggantikan Residen Jeneral. MMP digunakan untuk menguatkuasakan enakmen Ketua Setiausaha yang memberi kuasa pentadbiran terpusat kepada Ketua Setiausaha bagi meringankan beban tugas Pesuruhjaya Tinggi British. Anderson telah menggunakan alasan ketidakpuasan Raja-Raja Melayu yang berasal kehilangan terhadap sistem pentadbiran kerajaan NNMB pada ketika itu untuk mewujudkan jawatan Ketua Setiausaha. Pelaksanaan dasar desentralisasi British bertujuan untuk mengembalikan kuasa raja menerusi Majlis Negeri dan ingin menyelesaikan masalah pentadbiran terpusat. Lawrence Guildermat berpendapat bahawa dasar ini mempunyai matlamat untuk meletakkan kuasa pentadbiran kolonial di tangan Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu. Pesuruhjaya Tinggi British mempunyai hak untuk berkomunikasi secara terus dengan setiausaha tanah jajahan tanpa melalui Residen Jeneral. Pentadbiran kolonial di NNMB berlaku krisis kewangan kerana menghadapi kerosakan sistem kawalan kewangan yang cacat dan dasar kewangan kerajaan NNMB yang tidak kukuh. Peluasan kuasa British juga dapat dilihat di negeri-negeri selat. Negeri-negeri selat boleh dibahagikan kepada 3 iaitu Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Pulau Pinang ditadbir oleh Perancis Light sebagai Pesuruhjaya. Pulau Pinang juga telah menjadi pelabuhan bebas dan menguasai perdagangan dengan negeri-negeri Melayu. Seorang gubernur British telah mentadbir Pulau Pinang. Singapura pula ditadbir oleh Residen dan menjadi pelabuhan bebas. Singapura juga menjadi pusat pertemuan pedagang persendirian yang mengumpulkan hasil alam Melayu untuk diperdagangkan dengan China. Bagi Melaka pula ditadbir oleh seorang residen konsuler. Residen konsuler masih menetapkan suku kaum diletakkan di bawah seorang ketua kaum yang berperanan sebagai penegak undang-undang. Pentadbiran negeri-negeri selat. 3 buah negeri disatukan untuk menyeragamkan sistem pentadbiran dan menjimatkan kos tanggungan pentadbiran. Pulau Pinang menjadi ibu negeri yang pertama pada tahun 1826. Singapura pula telah dipilih sebagai pusat pentadbiran yang baharu kerana negeri tersebut semakin maju dan mempunyai kedudukan yang strategik. Pentadbiran negeri-negeri selat diketuai oleh seorang gubernur yang tertakluk kepada Gubernur Jeneral British di India. Gubernur negeri-negeri selat yang pertama merupakan Robert Fullerton. Kepentingan pembentukan negeri-negeri selat. British dapat menguasai Selat Melaka sebagai laluan utama perdagangan. Yang kedua, taraf pelabuhan bebas berjaya menarik pedagang tanah Melayu dan asing. Yang ketiga, menjadi pusat pengumpulan hasil dari tanah Melayu untuk menyaingi pelabuhan Belanda. Dan yang terakhir, menjadi pintu masuk buruh luar untuk mempercepatkan ekonomi British. Perkhidmatan pos dan sumbangan kepada negeri-negeri selat. Dasar-dasar British dalam pentadbiran dan ekonomi serta sosial di negeri-negeri selat telah membawa kepada keperluan sistem perhubungan di negeri-negeri selat bagi memudahkan sistem pengurusan British. Antara sistem perhubungan yang diperkenalkan adalah seperti landasan kereta api, jalan raya, telefon dan telegraf. Satu lagi sistem perhubungan yang banyak menyumbang pada era kolonial British adalah perkhidmatan pos. Sistem perkhidmatan pos moden telah diperkenalkan dengan wujudnya pejabat pos di negeri-negeri selat pada era 1870-an. Antara 3 buah negeri, Singapura dan Pulau Pinang,
mempunyai lebih banyak pejabat pos berbanding Melaka kerana kedua-dua negeri tersebut merupakan kota pelabuhan utama pada ketika itu yang menerima kunjungan para pedagang dan warga asing yang ramai. Pejabat pos telah memainkan peranan sebagai pusat penerimaan, pembahagian dan agihan surat dan bungkusan ke negeri-negeri selat. Pentadbiran British sentiasa membuat pembaharuan dan meningkatkan perkhidmatan pos, memberi manfaat kepada pentadbiran dan pembangunan sosial di negeri-negeri selat. Pembaharuan perkhidmatan pos. Yang pertama, penambahan infrastruktur dari segi pembinaan pejabat pos baharu di kawasan penduduk bertempatan. Yang kedua, pelbagai perkhidmatan turut disedia ditawarkan bagi memudahkan proses pengantaran surat dan bungkusan daripada pihak tempatan dan pihak British. Yang ketiga, pengangkutan moden seperti van dan motosikal telah dibawa masuk untuk memudahkan lagi proses pengantaran barang pos. Dan yang terakhir, pembaharuan ini menyumbang kepada kelancaran sistem pentadbiran yang dikuasai oleh pihak British selain memudahkan urusan harian masyarakat. Pembinaan pejabat pos dan sub pejabat pos. Sub pejabat pos berfungsi untuk mengendalikan perkhidmatan asas pos seperti urusan kiriman surat dan bungkusan dibina oleh pentadbiran British bagi menyediakan perkhidmatan ke seluruh negeri tersebut. Yang kedua, pembinaan pejabat pos dan sub pejabat pos lebih tertumpu kepada Singapura dan Pulau Pinang kerana kedua-dua negeri ini merupakan kota pelabuhan utama yang menerima kunjungan pedagang dari luar. Yang terakhir, pembinaan pejabat pos mula bertambah di Melaka kerana sistem telegraf dan telefon juga telah diperluaskan dari Pulau Pinang ke Singapura melalui Melaka. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada aspek faktor tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan. Baiklah, sebelum kita melihat dengan lebih lanjut berkenaan dengan faktor-faktor penentangan, mari kita lihat terlebih dahulu tindak balas masyarakat tempatan yang ada. Jadi pertama sekali adalah perjuangan mengembalikan Kedah, yang kedua penentangan Dol Said di Nanning, yang ketiga, penentangan Datuk Maharaja Lela di Perak. Yang keempat adalah perjuangan Yam Tuan Antah. Yang kelima, perjuangan Tok Janggut. Yang keenam, penentangan Datuk Bahaman di Pahang. Yang ketujuh, perjuangan Haji Abdul Rahman Limbong. Dan yang terakhir adalah perjuangan Mat Kilau dan Tok Gajah. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembentangan kita dengan topik perbincangan utama iaitu faktor tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan, mari kita lihat sedikit sebanyak berkenaan dengan Dol Said iaitu latar belakang Dol Said ini sebelum beralih kepada faktor penentangan Dol Said. Jadi, nama sebenar Dol Said adalah Abdul Said bin Omar atau dikenali sebagai penghulu Nanning Seri Maharaja Nanning. Jadi beliau dilahirkan pada tahun 1773 dan berasal daripada suku Semelenggang. Dol Said ini menjadi penghulu Nanning di mana menggantikan penghulu Anjak dan dilantik menjadi penghulu Nanning pada tahun 1799 iaitu beliau pada ketika itu berumur 26 tahun. Beliau juga merupakan pemerintah Nanning ke-9 di mana beliau telah membantah penggunaan cukai ke atas daerahnya. Di samping itu, beliau juga membangkang kemasukan tentera British dengan menunjukkan kebijaksanaan peperangan yang telah mengalahkan British. Peperangan Nanning iaitu berlaku pada tahun 1831 sehingga 1832 telah menjadikan Dol Said ini seorang pahlawan yang berani di mana telah mengukir tempat di sejarah Melaka. Baiklah, kita akan meneruskan pembentangan kita dengan melihat topik utama yang hendak kita bincangkan pada hari ini iaitu faktor penentangan Dol Said. Jadi, Dol Said ini telah menentang pentadbiran British pada tahun 1831 sehingga tahun 1832. Jadi, penentangan beliau ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor seperti mempertahankan kemerdekaan Nanning, yang kedua menentang pembayaran cukai, yang ketiga menentang pelaksanaan undang-undang British. Baiklah, bagi faktor yang pertama iaitu mempertahankan kemerdekaan Nanning. Mengikut perjanjian Inggeris-Belanda 1824, Belanda telah menyerahkan Melaka kepada British dan pada masa yang sama, British telah menganggap bahawa Nanning ini adalah sebahagian daripada Melaka.
Oleh sebab itu, British telah mengarahkan Nanning mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan di Melaka. Justru itu, Dol Said dan rakyat Nanning berasa tidak berpuas hati, dan disebabkan oleh rasa tidak berpuas hati dengan tindakan British tersebut, mereka enggan untuk menerima dakwaan British. Faktor yang kedua adalah penentangan pembayaran cukai. Melalui Undang-Undang 1830, British telah memaksa Nanning untuk membayar 1/10 daripada hasil keluaran pertaniannya. Arahan ini hanya dikeluarkan setelah British mendapati hasil daerah Nanning berjumlah $4,500 sebulan. Justru itu, berdasarkan peristiwa ini, kita dapat melihat bahawa British mementingkan diri sendiri semata-mata untuk mendapat keuntungan bagi pihak mereka sahaja, disebabkan oleh pengetahuan mereka di mana hasil daerah Nanning berjumlah $4,500 sebulan. Sebelum itu mereka tidak melakukan tindakan untuk mengutip cukai. Penghulu Dol Said enggan membayar cukai kerana beliau menganggap Nanning ini sebagai sebuah daerah yang berdaulat. Baiklah, faktor yang terakhir penentangan Dol Said adalah menentang pelaksanaan undang-undang British. Jadi, British telah memperkenalkan peraturan penghulu yang menggugat pengaruh dan kuasa Dol Said. Jadi, peraturan yang tertera adalah melarang penghulu untuk membicarakan kes jenayah. Pada tahun 1828, British telah memberi amaran kepada Dol Said kerana menyelesaikan kes jenayah di Nanning sendirian. Beliau juga diugut untuk dilucutkan jawatan sekiranya tidak mematuhi arahan British. Kisah perjuangan Dol Said ini berlangsung selama setahun sahaja. Walau bagaimanapun, terdapat dua peperangan yang berlaku dalam tempoh berkenaan, iaitu Perang 15 Julai 1831 dan Perang Mac 1832. Berdasarkan faktor yang terakhir ini, kita dapat lihat bahawa British mempunyai niat di sebalik melaksanakan undang-undang mereka ini, iaitu melarang penghulu membicarakan kes jenayah. Hal ini bagi menutup kesalahan-kesalahan mereka, bagi mengelakkan rakyat ataupun pihak-pihak lain mengetahui agenda-agenda mereka, sama ada mereka melakukan jenayah, melakukan pembunuhan dan sebagainya. Hal ini juga bagi memastikan keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap mereka terjamin. Baiklah, beralih kepada masyarakat penentangan seterusnya adalah menunjukkan kepada Datuk Maharaja Lela. Jadi, sebelum kita melihat lebih lanjut faktor penentangan Datuk Maharaja Lela ini, marilah kita mengenal dan mengetahui sedikit sebanyak berkenaan dengan Datuk Maharaja Lela. Jadi, Datuk Maharaja Lela ini merupakan keturunan Deng Salili, anak Raja Bugis, dan berasal daripada daerah Luwuk, Sulawesi. Datuk Maharaja Lela ini juga merupakan orang bersabar Lapan Perak yang mentadbir Pasir Salak. Baiklah, sekarang kita akan meneliti faktor-faktor penentangan Datuk Maharaja Lela terhadap penjajahan. Jadi, faktor yang pertama adalah kelemahan Perjanjian Pangkor. Yang kedua, kelemahan Burge. Yang ketiga, tindakan Sir William Jervis. Dan yang keempat, pembaharuan Burge yang merangkumi 3 aspek, iaitu dari segi politik, ekonomi dan sosial. Jadi terlebih dahulu, mari kita lihat faktor yang pertama, iaitu kelemahan Perjanjian Pangkor. Jadi kelemahan Perjanjian Pangkor ini merupakan sebab utama yang membawa kepada pembunuhan Burge pada tahun 1875. Perjanjian Pangkor tidak menyelesaikan masalah berkenaan dengan perebutan tahta Perak, iaitu berlaku antara Raja Abdullah, Raja Ismail dan Raja Yusuf. Pembesar Perak ini dan ramai rakyat Perak tidak mengiktiraf Raja Abdullah ini sebagai Sultan kerana baginda tidak dilantik mengikut adat Resam. Di samping itu, Raja Abdullah juga tidak mempunyai alat-alat kebesaran yang diperlukan dalam pelantikan Sultan. Sebaliknya, ramai pembesar dan rakyat Perak yang masih mendakwa dan menganggap bahawa Raja Ismail sebagai Sultan.
Hal ini kerana baginda telah dilantik sebagai Sultan Perak pada tahun 1871, iaitu selepas kemangkatan Sultan Ali. Tambahan pula, Raja Ismail juga telah menyimpan alat-alat kebesaran diraja yang telah diterima semasa pemerintahannya, iaitu pada tahun 1871 tadi. Walaupun perjanjian Pangkor ini telah ditandatangani pada 20 Januari 1874, tetapi Birch tetap dilantik sebagai residen yang pertama, iaitu pada 1 November 1874, iaitu 10 bulan kemudian. Dalam tempoh tersebut, Sultan Abdullah dan pembesar-pembesar mempunyai kuasa penuh dalam pentadbiran Perak. Kehadiran Birch dirasai oleh Sultan dan pembesar-pembesar yang British cuba mengambil alih semua kuasa pentadbiran Perak. Selain itu, pelaksanaan sistem residen juga mendapat tentangan daripada Menteri Larut, iaitu Ngah Ibrahim. Beliau tidak lagi bebas mentadbir Larut seperti sebelumnya. Semua urusan pentadbiran terpaksa merujuk kepada Kapten Speedy yang telah dilantik sebagai penolong residen. Di samping itu, bagi pihak British pula, perlantikan Raja Abdullah sebagai Sultan dianggap sebagai satu kesilapan kerana Raja Abdullah dikatakan tidak mengetahui mana-mana hal pentadbiran moden. Raja Abdullah dianggap tidak menerima pembaharuan yang cuba dilaksanakan di Perak. Oleh itu, kelemahan perjanjian Pangkor juga terbukti kerana perjanjian ini tidak mengiktirafkan Sultan Ismail kerana beliau amat berpengaruh pada ketika itu. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada kelemahan Birch, iaitu kelemahan Birch juga salah satu faktor yang penting di mana membawa kepada berlakunya Perang Perak pada tahun 1874 hingga 1875. British telah menganggap bahawa pelantikan Birch sebagai residen, lebih-lebih lagi sebagai residen pertama, adalah satu kesilapan. Birch tidak dapat bertutur dalam bahasa Melayu serta tidak memahami dan menghormati adat resam orang Melayu. Disebabkan oleh itu, ramai masyarakat Perak dan juga pembesar-pembesar tidak berpuas hati terhadap tindakan Birch pada ketika itu. Birch juga merupakan seorang yang degil dan tidak berganjak dari kemauannya. Beliau tidak berdiplomasi dan tidak bertolak ansur. Birch mahu melaksanakan pembaharuan secara tergesa-gesa tanpa memikirkan kepentingan Sultan dan pembesar Perak pada ketika itu. Oleh hal itu, kelemahan peribadi Birch ternyata dari peristiwa Ogos 1875 di mana apabila Sultan Abdullah serta pembesar-pembesar mengunjungi tempat kediaman dengan tujuan untuk mendapat ganti rugi. Hal ini akibat oleh penghapusan beberapa keistimewaan. Birch dengan biadabnya menegaskan bahawa ganti rugi hanya akan dibayar sekiranya Sultan dan pembesar berhenti memungut cukai di kawasan masing-masing. Kelemahan peribadi Birch ini telah dapat juga dianalisis dan dilihat iaitu pada Disember 1874 di mana beliau telah membakar rumah Raja Ngah dan Tengku Panglima Besar disebabkan oleh mereka yang terus memungut cukai walaupun telah ditegah oleh Birch pada Ogos 1875 tadi. Baiklah, kita teruskan perbincangan berkenaan faktor penentangan Datuk Maharaja Lela dengan melihat faktor seterusnya iaitu pembaharuan Birch, iaitu dari 3 aspek, iaitu dari segi politik, ekonomi dan sosial. Jadi pembaharuan yang telah dilakukan oleh Birch ini telah menjejaskan kepentingan Sultan dan juga para pembesar, iaitu sama ada dari segi politik, ekonomi maupun sosial. Baiklah, mari kita melihat dari aspek politik terlebih dahulu. Dari aspek politik, Sultan dan pembesar telah kehilangan kuasa kerana semua urusan pentadbiran dijalankan atas arahan Birch. Perkara ini telah menunjukkan bahawa residen lebih berkuasa daripada Sultan pada ketika itu. Sultan Abdullah yang menganggap kehadiran Birch sebagai penasihat mendapati bahawa Birch ini bukan hanya berniat untuk menasihatinya, bahkan mengeluarkan arahan-arahan yang perlu dipatuhi oleh Sultan sendiri dan juga para pembesar.
Sultan Abdullah berasa tidak berpuas hati dengan tindakan Birch yang telah menulis surat kepada Gubernur Negeri-Negeri Selat, iaitu Sir Andrew Clark, di mana beliau meminta kuasa residen dihadkan ataupun ditukar. Jawapan yang telah diterima amat mengecewakan Sultan Abdullah kerana bukan sahaja surat tidak mendapat layanan, bahkan Andrew Clark telah mengarahkan bahawa hubungan antara Sultan Pembesar dengan Governor haruslah dilakukan melalui residen. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa kuasa residen adalah lebih besar berbanding dengan kuasa Sultan. Di samping itu, kehadiran Birch juga telah menjejaskan kuasa-kuasa pembesar daerah kerana Birch telah melantik pegawai British untuk menjalankan pentadbiran daerah. Selain itu, Sultan dan pembesar juga dilarang untuk menjatuhkan hukuman, lebih-lebih lagi hukuman mati dan kepada orang-orang Melayu. Arahan ini telah mendapat bantahan daripada Sultan dan juga pembesar-pembesar. Hal ini kerana arahan yang diberikan oleh Birch ini telah menjejaskan kekuasaan dan juga kewibawaan Sultan dan juga para pembesar serta kuasa tradisional mereka. Kerajaan British telah mengarahkan bahawa hukuman hanya boleh dijatuhkan oleh hakim-hakim yang dilantik oleh British. Hal ini jelas menunjukkan bahawa British amat mementingkan diri sendiri di mana mereka hendak menguasai keseluruhan penguasaan terutamanya dari aspek urusan pentadbiran di mana mereka mampu untuk menguasai. Baiklah, mari kita teruskan dengan faktor pembaharuan Birch yang seterusnya, itu dari aspek ekonomi. Jadi dari aspek ekonomi, pembaharuan Birch ini juga telah menjejaskan kepentingan Sultan dan juga kepentingan para pembesar. Hal ini kerana Sultan dan pembesar telah dilarang untuk memungut cukai seperti sebelumnya. Arahan ini telah menjejaskan pendapatan Sultan dan pembesar di mana Birch tidak akan membayar ganti rugi akibat penghapusan keistimewaan mereka tersebut. Dalam masyarakat tradisional Melayu, cukai merupakan satu perkara penting bagi Sultan dan juga para pembesar. Namun, Birch telah mengarahkan mereka bahawa kutipan cukai hanya boleh dijalankan oleh pegawai-pegawai yang dilantik oleh residen dan Sultan dan para pembesar harus berhenti untuk memungut cukai di kawasan mereka masing-masing. Perkara ini telah menyebabkan Sultan Abdullah marah di mana Birch telah membatalkan pajakan memungut cukai kastam yang bernilai $26,000 setahun di mana telah diberikan oleh Sultan Abdullah kepada seorang saudagar Cina dari Singapura, iaitu Lee Ching-te. Sebaliknya, Birch telah memberikan pajakan baru itu ke atas minuman keras dan candu yang bernilai $6,000 sebulan kepada Lee Ching-te dan rakan-rakannya, kerana salah seorang rakannya telah memberi hutang dengan jumlah yang besar kepada Birch. Justru, tindakan Birch ini bukan sahaja mendapat tentangan daripada Sultan dan para pembesar, malahan daripada Gubernur dan juga pedagang negeri-negeri Selat kerana ia bertentangan dengan arahan. Selain itu, Birch juga telah bertindak sesuka hati dengan memperkenalkan beberapa cukai baru seperti cukai padi, perahu, senjata, atap serta bayaran permit untuk membalak. Malahan, setiap isi rumah dikehendaki untuk membayar $2 sehingga cukai kelamin. Jadi jelas di sini menunjukkan bahawa sifat Birch amatlah mementingkan diri sendiri dan sangat berkeras kepala, di mana Birch ini tidak endah akan kepentingan dan kesan yang akan menimpa para sultan, pembesar dan juga masyarakat di sana. Seterusnya, kita beralih kepada aspek sosial. Jadi, dari aspek sosial, Birch telah mencampur tangan dalam adat resam orang Melayu, di mana perkara ini merupakan satu perkara sensitif bagi masyarakat Melayu serta sultan serta para pembesar. Apabila beliau telah cuba menghapuskan perhambaan, di mana perhambaan ini merupakan satu adat tradisional orang Melayu,
Dalam masyarakat Melayu tradisional, perhambaan merupakan lambang status yang menentukan kekuasaan dan kewibawaan sultan dan pembesar dari segi politik, ekonomi, dan sosial. Birch hanya membebaskan hamba-hamba perempuan sahaja. Tindakan beliau melindungi hamba-hamba perempuan dan kemudiannya terdapat ramai tentera telah mencurigakan sultan dan para pembesar. Perasaan curiga sultan dan para pembesar ini bertambah ketika Birch telah menyeludup dua orang hamba perempuan itu yang berketurunan Melayu berpakaian Cina ke Pulau Pangkor. Hubungan Sultan Abdullah dan Birch bertambah runcing apabila Birch enggan memulangkan dua orang hamba perempuan Sultan Abdullah yang telah melarikan diri ke kediaman Birch pada Oktober 1875. Kemarahan Sultan terhadap tindakan Birch ini bukan sahaja kerana mereka menjadi tuan kepada hamba, tetapi kerana tindakan Birch bertentangan dengan syarat perjanjian Pangkor yang berkaitan dengan adat resam orang Melayu. Faktor terakhir adalah tindakan Sir William Jervis. Jadi, tindakan Sir William Jervis ini telah menggantikan Andrew Clark sebagai Gubernur Negeri-Negeri Selat itu pada Mei 1875, di mana penggantian ini telah membawa kepada peristiwa Perang Perak iaitu berlaku pada 1875, di mana selepas melawat Perak, William Jervis tidak berpuas hati terhadap pentadbiran Birch secara langsung di Perak. Beliau mahukan pentadbiran British dijalankan secara langsung di Perak, di mana pentadbiran dijalankan oleh pegawai-pegawai British. Beliau mahukan sultan dan pembesar dibayar wang persaraan supaya menyerahkan kekuasaan mereka kepada British. Dan pada baiklah, kita beralih kepada faktor terakhir iaitu tindakan Sir William Jervis. Jadi Sir William Jervis ini telah menggantikan Andrew Clark sebagai Gubernur Negeri-Negeri Selat iaitu pada Mei 1875. Dan penggantian ini telah membawa kepada peristiwa Perang Perak 1875. Selepas melawat Perak, William Jervis ini tidak berpuas hati terhadap pentadbiran Birch kerana tidak secara langsung di Perak. Beliau mahukan pentadbiran British dijalankan secara langsung di Perak, di mana pentadbiran dijalankan oleh pegawai-pegawai British sahaja. Sebaliknya, beliau mahukan sultan dan pembesar dibayar wang persaraan supaya mereka menyerahkan kuasa mereka kepada pihak British. Pada 2 Oktober 1875, Sultan Abdullah telah dipaksa untuk menandatangani perjanjian menyerahkan pentadbiran kepada British. Beliau telah diugut sekiranya beliau enggan menandatangani perjanjian tersebut, Sultan Abdullah akan disingkirkan dan Raja Yusuf akan dilantik sebagai Sultan. Akibatnya, Sultan Abdullah terpaksa menandatangani persetujuan tersebut. Baiklah, beralih kepada penentangan seterusnya adalah merujuk kepada Tok Janggut. Terlebih dahulu, kita lihat sedikit sebanyak berkenaan dengan Tok Janggut. Jadi, nama sebenar Tok Janggut ini adalah Haji Hasan bin Munas. Beliau dilahirkan pada tahun 1853 di Kampung Jeram, Pasir Putih, Kelantan. Tok Janggut ini telah memperolehi dan mendapat pendidikan pondok di Mekah. Seterusnya, mari kita lihat kepada beberapa faktor penentangan Tok Janggut terhadap penjajahan. Jadi, faktor yang pertama adalah sistem cukai yang membebankan. Pada 1915, British telah memperkenalkan peraturan cukai dan telah mewajibkan petani-petani untuk membayar cukai tanah. Tambahan pula, British telah memperkenalkan beberapa cukai yang telah membebankan, di mana cukai dikenakan berdasarkan jumlah hasil yang diperolehi. Sebagai contoh, petani dipaksa untuk menerima pakai sistem cukai dan membayar cukai sebanyak 60 sen untuk sekadar hasil tanah, 3 sen untuk setandan kelapa, 5 sen untuk sejunjung sirih, dan 20 sen untuk seekor kerbau atau lembu, 50 sen untuk seekor anjing atau khinzir. Selain daripada itu, pokok-pokok yang boleh dijadikan bahan binaan rumah seperti pokok tembusu, pokok pinang dan pokok mendang juga akan dikenakan cukai iaitu sebanyak $1 sepokok. Di samping itu, setiap orang juga akan dikenakan cukai kepala iaitu sebanyak $1 setahun. Dalam pada itu, British juga telah mewujudkan banci tanah agar mereka berupaya untuk memperolehi rekod pemilik, jumlah dan kedudukan tanah.
dengan memperolehi rekod tersebut, mereka dapat mengetahui sesiapa yang enggan ataupun gagal membayar cukai dan akan didenda atas tindakan mereka tersebut. Walau bagaimanapun, hal ini berlaku lain bagi pihak Tok Janggut di mana Tok Janggut enggan untuk membayar cukai tersebut kerana beliau mendapati dan berasa bahawa cukai tersebut adalah membebankan dan tidak diperlukan. Faktor yang kedua adalah kesukaran membayar cukai. Jadi selain sistem cukai membebankan, kaedah untuk membayar cukai juga merupakan salah satu faktor penentangan Tok Janggut. Sebagai contoh, tempat untuk membayar cukai terletak jauh daripada bandar, di mana telah menjadi masalah kepada penduduk untuk membayar cukai dengan lancar dan terdapat masa untuk membayar cukai di mana sangat terhad kerana pembayaran ini hanyalah dilakukan pada waktu dan juga hari tertentu sahaja. Perkara ini juga berlaku atas sebab hanya terdapat seorang sahaja pekerja yang bekerja di pejabat untuk memungut cukai sekaligus hanya mempunyai tenaga kerja yang terhad. Dalam pada itu, terdapat beberapa penduduk yang telah menunggu selama 3 hari tetapi masih gagal untuk membayar cukai. Tok Janggut juga pernah pergi ke pejabat tersebut beberapa kali untuk melaksanakan pembayaran cukai beliau, namun semua cubaannya adalah gagal. Penduduk yang gagal untuk membayar cukai akan ditangkap serta didenda oleh pihak British dan sekaligus akan dimarahi dengan kata-kata kesat. Oleh hal demikian, pegawai British yang bersikap biadab juga telah menimbulkan kemarahan semua penduduk tempatan terhadap pihak British sekaligus menimbulkan kemarahan terhadap Tok Janggut. Baiklah, faktor seterusnya adalah kemerosotan pentadbiran ahli penjajah. Pada tahun 1904, tempoh masa ini merupakan satu faktor di mana Tok Janggut terpaksa mencadangkan untuk pembentukan pembangkang serta penubuhan barisan penentangan. Hal ini demikian kerana pengenalan sistem pentadbiran jajahan menyebabkan status Engku Besar Jeram Tuan Ahmad merosot. Selepas peristiwa ini, status Engku Besar Jeram Tuan Ahmad telah menjadi Tok Kueng Muda yang hanya bertanggungjawab terhadap Ketua Jajahan Jeram, sedangkan beliau merupakan cicit Tengku Perdana Menteri Kelantan yang telah membentuk Kerajaan Kelantan. Tugas Kueng Muda ini adalah untuk membantu Ketua Jajahan melaksanakan tugas mereka. Hal ini bermaksud bahawa kedudukan mereka diturunkan di bawah pimpinan Ketua Jajahan baru iaitu Encik Ibrahim dan telah berkuasa di wilayah Jeram sejak tahun 1762. Pelatihan ini menimbulkan kerisauan dalam kalangan penduduk dan juga Tok Janggut. Hal ini kerana Pembesar Jeram merupakan individu yang masih dihormati dan masih berkuasa di kawasan Jeram. Penyokongan Tok Janggut terhadap pemerintahan tradisional ini dan pengaruh Pembesar Jeram telah mencetuskan dan mengakibatkan pemberontakan terhadap Tok Janggut. Beliau ditempatkan di kedudukan yang tepat dalam sistem pentadbiran oleh Pembesar Jeram. Hal ini demikian kerana rakyat pemimpinnya dapat menyokong beliau dengan mudah. Faktor yang keempat merujuk kepada kebangkitan pengaruh kerajaan Turki Uthmaniyah. Di samping itu, Perang Dunia Pertama iaitu pada tahun 1914 telah mencetuskan kebangkitan masyarakat Islam sedunia terhadap penjajahan pihak Barat. Hal yang demikian kerana penjajah Barat telah menyerang kerajaan Turki Uthmaniyah dan menyebabkan sentimen anti-British meningkat. Oleh sebab itu, kerajaan Turki Uthmaniyah telah menyeru umat Islam di seluruh dunia untuk berjihad menentang penjajahan Barat. Dengan seruan kerajaan Turki Uthmaniyah tadi, maka Tok Janggut telah menyahut seruan ini untuk menentang British di Pasir Putih. Baiklah, kita teruskan penjelasan ini dengan melihat kepada faktor yang terakhir iaitu sikap pegawai British daerah jajahan Pasir Putih. Pada tahun 1912, British telah menggantikan Encik Saleh iaitu seorang Melayu tempatan dengan Encik Latif iaitu sebagai pegawai British daerah Pasir Putih.
Penduduk Kelantan tidak berpuas hati atas pelantikan Encik Latif sebagai pegawai daerah Pasir Putih. Hal ini kerana beliau bukan anak jati Kelantan tetapi berasal daripada Singapura. Beliau tidak disengani oleh penduduk tempatan Kelantan kerana beliau terlalu keras dan tegas dalam menguatkuasakan undang-undang pajak baru yang diumumkan oleh British. Dalam pada itu, beliau juga merupakan seorang yang bersikap British dan enggan berinteraksi dengan penduduk tempatan Kelantan. Justru, beliau kurang memahami sikap dan juga cara pemikiran penduduk-penduduk tempatan. Selain itu, pegawai daerah dan kaki tangan bersikap kasar terhadap penduduk di Pasir Putih. Hal ini telah menyebabkan penduduk enggan membayar atau lewat membuat pembayaran cukai di mana mereka akan ditangkap juga dan dikenakan denda. Kadang-kadang rakyat akan membayar cukai lewat dan akan dihina dan didera oleh pegawai. Kelakuan yang tidak bermoral ini telah menimbulkan kemarahan terhadap orang ramai, terutamanya kepada penduduk tempatan. Perasaan tidak puas hati ini semakin bertambah ketika Encik Latif telah menawarkan kontrak lagi bagi mengutip telur penyu dan juga kercut. Langkah ini telah ditentang hebat oleh orang ramai yang sebelumnya boleh mendapat secara percuma tanpa dikenakan sebarang bayaran. Selain itu, penentangan juga telah dilakukan oleh Abdul Rahman Limbong. Nama penuh Abdul Rahman Limbong adalah Haji Abdul Rahman bin Abdul Hamid bin Haji Abdul Kadir. Beliau mempunyai keluarga yang berasal daripada Patani dan juga Terengganu. Abdul Rahman Limbong ini telah lahir pada tahun 1868 dan juga merupakan ketua Gerakan Kebangkitan Tani. Baiklah, terdapat 3 faktor penentangan Abdul Rahman Limbong. Yang pertama adalah disebabkan oleh pelantikan penasihat British. Yang kedua, banyak peraturan baru diperkenalkan. Dan yang ketiga, pengkubalan Undang-Undang Kawalan Binatang Buas. Baiklah, kita beralih terlebih dahulu kepada faktor yang pertama, di mana telah dinyatakan sebelum ini bahawa penentangan di Terengganu adalah bertitik tolak daripada pelantikan penasihat British di Terengganu yang telah dilakukan ataupun dilaksanakan melalui Perjanjian Terengganu Britain pada 1919. Penasihat British yang dimasukkan tadi adalah merujuk kepada J.L. Humphreys, di mana rentetan daripada pelantikan tersebut banyak pembaharuan yang telah diperkenalkan di Terengganu. Antara pembaharuan tersebut termasuklah peraturan tanah yang dikeluarkan pada tahun 1921. Berdasarkan peraturan ini, setiap pembukaan ataupun pembersihan tanah bagi penempatan sementara haruslah dibayar sebanyak 50 sen kepada pejabat tanah. Bukan itu sahaja, pokok kayu yang berusia bawah 7 tahun juga tidak boleh ditebang sama sekali. Justru, pembaruan ini ternyata bukan sahaja bertentangan dengan amalan masyarakat tempatan, malah turut mendatangkan bibit-bibit perasaan tidak puas hati mereka terhadap kerajaan British. Faktor seterusnya adalah dari aspek penggubalan Undang-Undang Kawalan Binatang Buas yang telah dilakukan pada tahun 1923. Masyarakat tempatan tidak boleh lagi pergi berburu disebabkan oleh penggubalan Undang-Undang Kawalan Binatang Buas ini. Disebabkan oleh larangan masyarakat tidak boleh berburu telah menyebabkan masyarakat tidak berpuas hati dan jika mereka ingkar, senapang mereka akan dirampas. Mereka juga akan dikenakan denda sebanyak $500 kepada sesiapa sahaja yang tidak mematuhi undang-undang berkenaan. Bukan hanya itu, peraturan yang diperkenalkan pada tahun 1824 turut menjadi faktor kebangkitan masyarakat tempatan bagi menentang kerajaan British. Hal ini boleh dilihat pada peristiwa tahun 1824 di mana penduduk tempatan perlu mendaftarkan tanah mereka bagi mendapatkan surat hak milik. Mereka perlu membuat pembayaran sebanyak $2.5 bagi menyelesaikan kedudukan tanah mereka kepada mahkamah.
daripada jumlah tersebut, $1 akan dibayar untuk pendaftaran di mahkamah dan $1 akan dibayar bagi melakukan dan mendapat salinan asal, dan selebihnya iaitu $0.50 adalah untuk salinan berikutnya. Faktor yang terakhir adalah peraturan baru banyak diperkenalkan, di mana pada tahun 1998, semakin banyak peraturan baru diperkenalkan oleh kerajaan kepada masyarakat tempatan, di mana peraturan tersebut telah menetapkan bahawa segala binatang ternakan perlulah diikat. Binatang ternakan ini termasuklah kerbau dan juga lembu. Hal ini dilihat telah menyusahkan masyarakat tempatan, terutamanya golongan pesawah, di mana mereka menggunakan kerbau untuk kerja-kerja membajak. Sebelum mereka membuat rumah juga, mereka perlu mendapatkan PAS. Terdapat juga beberapa larangan yang dianggap oleh masyarakat tempatan tidak masuk akal. Antara larangan tersebut termasuklah tidak boleh menebang kayu, mengambil daun nipah, daun rumbia, serta daun kajang. Bukan itu sahaja, daun sagu, daun kelapa, daun palas, rotan dan buah salak juga tidak boleh diambil. Hal ini kerana, menurut kerajaan, kesemuan yang dinyatakan tersebut tidak boleh diambil dari tanah yang tidak diukur oleh kerajaan. Pengenalan peraturan-peraturan baru ini sememangnya memberi kesan yang besar kepada masyarakat tempatan, dan jika dilihat dengan lebih teliti dan lebih mendalam, segala hasil hutan yang disenaraikan oleh kerajaan sebagai hasil larangan untuk diambil oleh masyarakat tempatan merupakan hasil hutan yang sangat diperlukan oleh masyarakat bagi meneruskan kelangsungan hidup. Seperti yang diketahui, masyarakat zaman dahulu menggunakan daun rumbia, daun kajang dan daun nipah untuk membuat atap. Daun kelapa serta daun palas pula sangat penting bagi kegunaan ketupat, dan juga rotan pula digunakan bagi membuat tikar. Ketika larangan untuk mengambil hasil-hasil hutan ini dikeluarkan, kehidupan masyarakat tempatan telah menjadi semakin sukar kerana pergantungan mereka terhadap hasil-hasil tersebut adalah tinggi. Perkara-perkara inilah telah membuatkan masyarakat tidak berpuas hati serta mencetuskan penentangan dan kebangkitan di Terengganu pada tahun 1998. Baiklah, kita akan teruskan pembentangan kita dengan melihat penentangan seterusnya, iaitu penentangan Yam Tuan Antah. Terlebih dahulu kita melihat maklumat Yam Tuan Antah, di mana Yam Tuan Antah ini merupakan anak Raja Radin Yam Tuan Besar Negeri Sembilan, iaitu pada tahun 1853 sehingga 1861. Pada tahun 1875, Yam Tuan Antah ini telah dilantik sebagai Yam Tuan Seri Menanti. Baiklah, kita beralih kepada faktor penentangan Yam Tuan Antah. Jadi faktor yang pertama adalah beliau tidak bersetuju dengan peristiwa mendatangani perjanjian dengan British. Yam Tuan Antah ini tidak bersetuju dengan tindakan Datuk Kelana Syed Abdul Rahman di Sungai Ujong yang telah mendatangani perjanjian dengan British, di mana Yam Tuan Antah juga tidak mengiktiraf Datuk Kelana sebagai pemerintah Sungai Ujong. Faktor yang kedua adalah pengisytiharan wilayah Teraci oleh Datuk Kelana. Datuk Kelana ini telah mengisytiharkan wilayah Teraci sebagai haknya. Pengisytiharan ini dibantah oleh Yam Tuan Antah kerana menganggap bahawa Teraci sebagai sebahagian daripada jajahan Seri Menanti. Datuk Kelana berasa kedudukannya tidak terjamin. Hal ini disebabkan oleh Datuk Bandar yang mendapat sokongan kuat daripada penduduk tempatan serta pelombong-pelombong Cina dari daerah Sungai Ujong. Oleh demikian, Datuk Kelana telah meminta bantuan British dan pada tahun 1874, Datuk Kelana ini telah mendatangani perjanjian untuk menerima perlindungan British. Jadi, Datuk Kelana ini haruslah mengikut syarat-syarat perjanjian yang telah ditetapkan oleh British, di mana Datuk Kelana akan diiktiraf pemerintah daerah Sungai Ujong, dan British berkuasa penuh dalam mengutip cukai di Sungai Ringgi. Seterusnya, residen British pertama yang ditempatkan di Sungai Ujong ialah P.J. Murray. Demikian, Negeri Sembilan serasah menjadi negeri naungan British.
Faktor yang ketiga adalah Residen British di Sungai Ujong iaitu PJ Murray telah menghantar tentera dan juruukur dalam membuat siasatan. Yam Tun Antah telah menghantar 200 orang pengikutnya menuntut supaya British menghentikan tugas mengukur di kawasan antara Terachi dan Kuala Pilah. Baiklah, kita beralih kepada penentangan yang terakhir, iaitu penentangan daripada Datuk Bahaman, Mat Kilau dan Tun Gajah. Sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu biodata mereka. Nama asal Tok Bahaman adalah Abdul Rahman bin Iman Noh. Beliau dilantik menjadi pembesar Temerloh setelah kematian orang kaya Indra Segara. Seterusnya, Mat Kilau. Imam Rasu atau Tok Gajah merupakan ayah kepada Mat Kilau. Nama sebenar Mat Kilau adalah Mat Kilau bin Imam Rasu atau nama lainnya Muhammad bin Ibrahim ataupun Mat Siam. Beliau telah dilahirkan pada tahun 1865 atau 1866 dan beliau telah dilahirkan di kampung Kedondong, Pulau Tawa, Jerantut, Pahang. Seterusnya, penjelasan sedikit sebanyak berkenaan maklumat Tok Gajah. Imam Rasu atau dikenali sebagai Tok Gajah. Jadi Tok Gajah ini merupakan orang besar Raja Pahang dengan gelaran Orang Kaya Indra Gajah Pahang. Beliau juga merupakan penasihat utama Sultan Ahmad Muazzam Shah, iaitu Sultan Pahang, dalam semua perkara berkenaan dengan Hulu Pahang. Beliau juga merupakan orang kaya raja yang berkuasa dari kawasan Batu Redap sampai ke Kuala Piul, kawasan dari Tanjung Sakti sampai ke Kangsa, kawasan dari Pedah hingga ke Tanjung Lindung, dan lembah Sungai Budu di Lipis. Dan kedudukan Tok Gajah ini adalah setaraf dengan orang besar 4 di Pahang. Baiklah, mari kita lihat faktor penentangan Datuk Bahaman, Tok Gajah dan juga Mat Kilau. J.P. Roger memegang jawatan Residen British di Pahang iaitu pada bulan Oktober 1888. Seperti di Perak, pengenalan sistem residen di Pahang telah ditentang oleh pembesar-pembesar Melayu, di mana mereka telah kehilangan kuasa dan keistimewaan. Penentangan sistem residen oleh orang Melayu di Pahang yang tidak berkesudahan dengan satu pemberontakan yang meletus pada tahun 1891 di bawah pimpinan Datuk Mahaman dari Sematan, Tok Gajah dan juga anaknya Mat Kilau. Jadi, faktor penentangan yang pertama adalah ketidakpuashatian daripada Sultan. Hubungan Sultan Ahmad dengan British sememangnya tidak memuaskan sejak lama lagi. Hal yang disebabkan oleh Sultan Ahmad masih menyimpan perasaan benci terhadap British disebabkan oleh British yang telah memberi bantuan ketika menentang saudaranya iaitu Wan Mutahir dalam Perang Saudara di Pahang. Dengan itu, Wan Ahmad enggan menerima residen British, tetapi dengan adanya tekanan daripada British, Wan Ahmad terpaksa mengalah dan menerima residen pada bulan Oktober 1888 iaitu J.P. Roger. Sultan Ahmad merasa kecewa apabila baginda sedar bahawa kekuasaannya semakin berkurang. Kedudukan baginda juga dalam Majlis Mesyuarat Negeri tidak berfungsi kerana keputusan adalah diputuskan oleh pihak residen. Kekuasaan Sultan Ahmad ini semakin tercabar, di mana apabila pihak British menunjukkan sikap lebih mempercayai putera baginda iaitu Tengku Mahmud. Akibatnya, Sultan Ahmad mengambil keputusan untuk meninggalkan Pekan dalam bulan Disember 1889 dan telah berangkat ke Pulau Tawa. Sebaliknya, Tengku Mahmud telah dilantik sebagai wakil raja. Walau bagaimanapun, pelibatan Sultan Ahmad dalam penentangan ini tidak dapat ditentukan dengan jelas. Namun, sikap anti-Inggris baginda sudah menjadi penerong kepada golongan yang menentang British. Oleh sebab itu, tidak heranlah jika terdapat berita yang mengatakan Wan Ahmad mempunyai hubungan sulit dengan golongan penentang. Faktor yang kedua adalah tidak puas hati pada para pembesar. Langkah-langkah yang diambil oleh J.P. Roger untuk memperkenalkan peraturan-peraturan baru telah membangkitkan perasaan tidak puas hati di kalangan para pembesar di Pahang. Para pembesar telah kehilangan hak mereka untuk mengutip cukai, menyimpan hamba abdi, pentadbir keadilan dan sebagainya. Daerah-daerah ini telah diwujudkan dan telah diletakkan di bawah kuasa British yang dipanggil pemungut cukai dan magistrate. Misalnya, daerah Pekan oleh F.B. Field, Kuantan oleh A.H. Wall dan residen juga telah mengambil alih peranan pembesar sebagai penasihat Sultan. Di samping itu, mereka juga tidak mempunyai kuasa dalam Majlis Mesyuarat Negeri. Walau bagaimanapun, para pembesar dibayar allowance sebagai ganti rugi tetapi jumlahnya hanyalah kecil. Sebagai contoh, orang besar berempat hanya menerima $100 sebulan,
orang kaya semantan menerima $70 sebulan dan orang kaya belapan menerima $20 sebulan sahaja. Keadaan ini telah menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan pembesar dan mereka telah bangkit menentang pentadbiran British iaitu pada tahun 1891. Faktor yang ketiga adalah Datuk Bahaman yang tidak berpuas hati pada pihak pentadbiran British. Datuk Bahaman telah menentang pihak British kerana beliau tidak dibenarkan untuk memungut cukai dan tidak diberikan allowance yang setanding dengan allowance orang besar berempat, itu sebanyak $100 sebulan. Beliau telah ditawarkan allowance sebanyak $70 sebulan sahaja. Datuk Bahaman juga berasa marah ketika British telah membina sebuah balai polis di Lubuk Chua di daerah Semantan, iaitu daerah di bawah jagaannya, di mana pembinaan tersebut tidak mendapat kebenaran daripada beliau. Beliau telah menulis sepucuk surat bantahan kepada Magistrate di Temerloh, iaitu E.A. Weiss, tetapi beliau gagal mendapat keadilan daripada Magistrate Temerloh. Sebaliknya, Datuk Bahaman diberi amaran kerana tindakannya itu. Faktor seterusnya adalah perasaan tidak puas hati Tok Gajah. Tok Gajah merupakan seorang pembesar dari Pulau Tawar. Atas jasanya kepada Sultan Ahmad dalam Perang Saudara, beliau telah dianugerahkan gelaran orang besar raja. Tok Gajah juga berperasaan anti-Inggeris apabila rayuannya untuk pertambahan allowance ditolak oleh pihak Inggeris, iaitu berlaku pada Januari 1890. Permintaan Tok Gajah ini juga telah menangguhkan pembayaran cukai tanah ke atas orang Melayu di mana telah ditolak oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan pada bulan Disember 1890. Beliau telah disokong oleh anaknya dalam penentangan terhadap British. Dan faktor yang terakhir adalah perasaan tidak puas hati oleh rakyat Pahang. Pengenalan beberapa perubahan oleh British seperti sistem lesen dan permit telah mengakibatkan ketidakpuashatian rakyat Pahang. Sebagai contoh, mereka terpaksa memperolehi lesen ataupun permit bagi mendapatkan hasil hutan seperti kayu dan daun rumbia. Rakyat juga tidak dibenarkan untuk memakai keris yang selama ini merupakan sebahagian daripada pakaian tradisional mereka. Mulai 1 Januari 1891, British telah mengenakan cukai ke atas tanah yang diperolehi, iaitu kecuali tanah warisan. Kadar cukai ini adalah tertakluk kepada kategori tanah. Rakyat juga telah membantah terhadap sistem kerah yang dilaksanakan oleh British bagi projek-projek awam. Kita beralih pula kepada kisah-kisah kepahlawanan pejuang-pejuang tempatan dalam menghadapi pelbagai cabaran yang dilihat atau mengilhamkan generasi pada masa kini bagi menghadapi cabaran hidup dan politik yang kompleks. Kisah yang pertama merupakan kisah perjuangan mengembalikan Kedah. Gerakan perjuangan di Kedah adalah diketuai oleh Tunku Pudin iaitu Syekh Zainal Abidin, Tunku Muhammad Saad dan Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah. Pada tahun 1826, Tunku Pudin telah melancarkan serangan ke atas Siam di kota Kuala Kedah, namun serangan tersebut telah gagal. Pada tahun 1829, beliau sekali lagi bersama Angkatan Kedah menyerang Siam, namun serangan tersebut juga telah dipatahkan oleh tentera Siam. Walau bagaimanapun, pada tahun 1831, Tunku Pudin beserta angkatannya yang terdiri daripada 2,000 orang kembali lagi menyerang Siam di kota Kuala dan telah berjaya menawan kota tersebut pada 29 April 1831. Siam bertindak untuk menyerang balas pasukan Tunku Pudin di kota Kuala dan mengalahkan pasukan Tunku Pudin menyebabkan kira-kira 50 orang Melayu termasuk Tunku Pudin telah terkorban. Syahid Tunku Pudin telah menyemarakkan lagi perjuangan untuk menghalau Siam dari bumi Kedah. Perjuangan orang Melayu kali ini pula berada di bawah pimpinan Tunku Muhammad Saad dan berjaya mengalahkan tentera Siam di seberang perai pada tahun 1838. Pasukan di bawah Datuk Muhammad Ali yang bergerak ke utara pula telah berjaya menduduki Setul dan pasukan lain di bawah Wan Mat Pulau marah ke Cenak, Kota Baru, Reman dan seterusnya ke Kota Pekah, Patani.
Angkatan di bawah pimpinan Tunku Muhammad Taib dan Tunku Muhammad Jiwa pula berjaya menduduki Senggora, manakala angkatan di bawah pimpinan Tunku Muhammad Saad dan Syekh Abdul Samad Al-Palembang telah menakluki Hatyai. Namun, kejayaan Tunku Muhammad Saad tidak berkekalan apabila Angkatan Siam menyerang balas dan menduduki semula Senggora, Hatyai dan Setul. Kemudiannya, Angkatan Siam ini telah melancarkan serangan ke Kedah dan mengalahkan pasukan Tunku Muhammad Saad. Akhirnya, Kedah telah ditawan dan ditakbir semula oleh Siam. Namun, pada Ogos 1842, Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah telah kembali pulang ke Kedah. Kisah kepahlawanan yang seterusnya merupakan kisah perjuangan Dol Said di Nanning. Penglibatan British di Nanning yang mendakwa Nanning sebagai sebahagian daripada Melaka yang diduduki mulai 1825 selepas perjanjian London pada 17 Mac 1824 telah menimbulkan kemarahan penghulu Nanning iaitu Dol Said. British telah menghantar angkatan di bawah pimpinan Captain Willie dibantu oleh Lieutenant Milnes dan Lieutenant Bigby Said serta 150 orang sepoi ke Nanning pada tahun 1831 untuk menawan tabung. Walau bagaimanapun, serangan angkatan tentera British ini telah dipatahkan oleh pasukan Dol Said, lalu mereka telah berundur ke Melaka. Semasa berundur ke Melaka, mereka telah diserang hentam oleh pasukan Dol Said. British yang malu dengan kekalahan tersebut telah menghantar angkatan yang lebih besar di bawah pimpinan Lieutenant Colonel Herbert pada tahun 1832. Malah, British juga telah mengadakan pakatan dengan Rembau yang sebelum ini membantu Nanning daripada serangan British. Akhirnya, British telah berjaya menawan Nanning. Kekalahan Nanning menyebabkan Nanning telah dimasukkan ke Melaka di bawah daerah Alor Gajah dan kemudiannya diletakkan di bawah Peraturan Negeri-Negeri Selat pada 27 Oktober 1832. Namun, British masih gagal untuk menangkap Dol Said dan mengeluarkan kenyataan menawarkan ganjaran sebanyak RM2,000 Malaysia kepada sesiapa yang berjaya menangkap Dol Said yang melarikan diri dari Nanning. Kisah kepahlawanan yang seterusnya merupakan kisah perjuangan Datuk Maharaja Lela di Perak. J.W.W. Birch telah menyalahi perjanjian Angkor dengan campur tangan dalam hal ehwal sistem perhambaan di Perak. Perkara ini telah mencetuskan kebangkitan orang-orang Melayu untuk menentang pihak British. Pada 21 Julai 1875, Datuk Maharaja Lela bersama para pembesar yang lain telah bermesyuarat di Durian Sebatang yang dipengerusikan oleh Sultan Abdullah dan beliau telah menawarkan diri untuk membunuh Birch. Pada 2 November 1875, pembunuhan Birch telah dilakukan di Pasir Salak ketika Birch sedang mandi. Namun, sebelum pembunuhan Birch dilakukan, Mat Arsyad iaitu kerani dan jurubahasa Birch telah dibunuh terlebih dahulu kerana telah menyebarkan surat pengisytiharan hak memungut cukai diambil alih oleh British. Pembunuhan Birch telah menyebabkan British memberikan serangan balas dengan menghantar angkatan di bawah pimpinan Brigadier General J. Ross dan Major General F. Carbon untuk menghapuskan gerakan penentangan ini dan menangkap pihak yang terlibat dalam pembunuhan Birch. Mereka yang terlibat telah ditahan, menyerah diri serta dibicarakan. Hasil pembicaraan telah menetapkan bahawa Datuk Maharaja Lela Pandak Lam, Datuk Sagor Pandak Indut dan Seputum dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, manakala Ngah Jamur, Panjang Bur, Kulub Ali dan Situah pula menerima hukuman penjara seumur hidup. Bagi Sultan Ismail dan Panglima Semaun, mereka telah dibuang ke Skudai Johor. Manakala Sultan Abdullah, Menteri Ngah Ibrahim bin Jafar, Laksamana Wan Muhammad Amin dan Syah Bandar Uda Mahamur pula telah dibuang ke Pulau Seychelles. Seterusnya, kita beralih pula kepada kisah kepahlawanan perjuangan Tok Janghut di Kelantan.
Pengenalan sistem tanah baru pada tahun 1914 telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat tempatan, terutamanya kalangan petani. Perkara ini telah mencetuskan kebangkitan sebagai reaksi terhadap perubahan pentadbiran. Tok Janggut atau nama sebenarnya Haji Mat Hassan bersama penghulu Adam Haji Said dan Saha telah menawarkan diri kepada Engku Jalan Besar untuk menubuhkan barisan penentang British. Pada 29 April 1915, Encik Latif menghantar Sarjan Cik Wan dan beberapa mata-mata apabila mendapat tahu bahawa barisan penentang ini sedang bermesyuarat untuk menyusun strategi di rumah Tok Nikbas. Perkara ini telah membawa kepada peristiwa pembunuhan Sarjan Cik Wan. Barisan penentang British ini telah melancarkan serangan 3 penjuru ke atas Pasir Putih dan mendudukinya selama 3 hari. Mereka telah melantik Engku Jalan Besar sebagai pemerintah, Tok Janggut sebagai Perdana Menteri serta Haji Said dan Cik Ishak sebagai ketua jajahan. Sebagai serangan tindak balas, Langham Carter, Pepys dan A.G. Maxwell serta beberapa pegawai British telah memimpin pasukan Malay State Guards untuk memburu pasukan penentang British ini. Pertempuran antara askar British dengan barisan penentang British ini telah berlaku di kampung dalam kukuh dan menyebabkan Tok Janggut gugur bersama Tok Abad dan Tok Pusit. Mayat Tok Janggut telah diarak dari Pasir Putih ke Padang Merdeka dan digantung dalam keadaan terbalik, iaitu songsang sebelum dikebumikan di Pasir Pekan. Seterusnya, kita beralih pula kepada perjuangan Abdul Rahman Limbong, iaitu pejuang di Terengganu. Perjuangan Haji Abdul Rahman yang mengertai masyarakat desa menentang dasar British berlaku lantaran perasaan tidak suka dengan campur tangan British dalam pentadbiran negeri Terengganu. Hal ini disebabkan British telah memperkenalkan perintah Undang-Undang Cukai Tanah dan larangan menebas tebang hutan. Pada 3 Mei 1925, penduduk kampung sekitar 300 hingga 500 orang di Telemong telah keluar membersihkan tanah Tengkunik. Perkara ini membawa kepada perbicaraan yang dilakukan oleh British di mahkamah. Namun, kemenangan telah berpihak kepada Haji Abdul Rahman Limbong. Gerakan kebangkitan kemudiannya muncul di Kuala Berang, rentetan kerjasama Sultan dan pembesar yang diresapi pengaruh British. Perkara ini meninggalkan kesan buruk terhadap rakyat yang selama ini bernaung di bawah Sultan apabila Sultan telah menganggap bahawa penentangan yang dilakukan sebagai kekacauan yang menyentuh kehormatan baginda. Namun, kebangkitan di Telemong menjelang tahun 1928 telah beransur lemah dan menyebabkan kematian 11 orang. Keadaan ini telah memaksa penduduk mara dari Kuala Berang ke Kuala Terengganu. Mereka yang terlibat dalam kebangkitan tersebut telah ditangkap dan dibicarakan. Hasil pembicaraan mendapati bahawa Haji Abdul Rahman Limbong bersalah dan pembicaraan tersebut menetapkan bahawa beliau dibuang negeri ke Mekah. Selanjutnya, kita melihat kepada kisah kepahlawanan perjuangan Yang Tuan Antah di Negeri Sembilan. Gerakan menentang British di Negeri Sembilan oleh Yang Tuan Antah berlaku ekoran campur tangan British dalam hal berkenaan Karachi di mana British telah menyokong dakwaan Datuk Kelana Sungai Ujong yang menyatakan bahawa Karachi sebagai miliknya. Pada Disember 1876, pasukan Yang Tuan Antah berjaya menawan balai polis di Paroi. Yang Tuan Antah turut membina kubu pertahanannya di Paroi. Walau bagaimanapun, kubu pertahanan tersebut telah diserang oleh pasukan British dan menyebabkan baginda telah berundur ke Bukit Putus. Baginda sekali lagi telah berundur sehingga ke Johor dan mendapat perlindungan di bawah Sultan Abu Bakar. Sewaktu di Johor, Sultan Abu Bakar telah melakukan usaha perdamaian dengan membawa Yang Tuan Antah bertemu dengan Governor Negeri-Negeri Selat di Singapura pada 6 Jun 1876. Pada tahun 1877, penyelesaian telah berjaya menemukan kata putus yang mana
pemerintah dibenarkan kembali ke Negeri Sembilan serta diiktiraf sebagai Yang Tuan Seri menanti. Seterusnya, kita beralih pula kepada kisah kepahlawanan perjuangan Dato' Bahaman di Pahang. Penglibatan British di Pahang dan pelaksanaan perubahan dalam pentadbiran menyebabkan berlakunya percanggahan nilai-nilai tempatan dengan Barat. Rentetan daripada itu, Dato' Bahaman beserta pengikutnya bangun menentang British pada tahun 1891. Perjuangan Dato' Bahaman ini telah mendapat sokongan Sultan Ahmad, Tok Gajah dan Mat Kilau. Dato' Bahaman telah melancarkan serangan ke atas pihak British di Lubuk Terua pada tahun 1894. Ini menyebabkan beberapa buah perahu karam serta Townsend yang merupakan seorang pendayung Melayu dan seorang mata-mata Sikh tercedera. Namun, gerakan angkatan ini berjaya dipatahkan oleh pihak British, lalu kemudiannya berundur ke Kelantan dan Terengganu. Walau bagaimanapun, berbekalkan semangat jihad yang ditanam oleh Tunku Paloh, Dato' Bahaman serta para pengikutnya kembali lagi melancarkan serangan ke atas Kuala Tembeling dan berikutnya berjaya menawan Jerat Ampai. Akan tetapi, kejayaan pasukan Dato' Bahaman ini tidak berkekalan apabila British berjaya menghalang penentangan. Ini telah menyebabkan mereka sekali lagi berundur ke Kelantan dan Terengganu. Pasukan British telah melakukan gerakan memburu pasukan pejuang Pahang namun masih tidak berjaya. Apabila penduduk tempatan tidak mahu memberikan kerjasama, pada penghujung tahun 1895, Dato' Bahaman serta para pengikutnya mengambil keputusan untuk menetap di Siam. Sekali kita melihat kepada kisah kepahlawanan perjuangan Tok Gajah bersama Mat Kilau di Pahang. Campur tangan British dalam pentadbiran negeri dan adat istiadat orang Melayu di Pahang telah mencetuskan gerakan penentangan terhadap British secara terbuka oleh Mat Kilau bersama Tok Gajah di samping Dato' Bahaman. Gerakan penentangan Mat Kilau bersama bapaknya iaitu Tok Gajah atau nama sebenarnya Imam Rasu Baharom bermula apabila tindakan Mat Kilau yang memotong talian telegraf. Ini merupakan strategi untuk melumpuhkan sistem perhubungan British di Pahang yang berpusat di Selangor. Tindakan beliau ini didapati berjaya kerana berita disekat dan penghantaran bantuan dari luar ke Pahang terpaksa dilenggarkan. Mat Kilau telah berjaya mengumpulkan pengikutnya di Pudu dan melancarkan serangan terhadap Kuala Lipis, iaitu ibu pejabat pentadbiran British di Pahang. Selain itu, Mat Kilau juga melancarkan serangan hentak ke atas kubu British di Raub dan Tembeling. Ini menyebabkan British mengambil keputusan untuk memburu mereka secara besar-besaran. British turut menawarkan ganjaran sebanyak $1,000 kepada sesiapa yang berjaya menangkap pasukan pejuang tersebut. Operasi tersebut mengakibatkan Mat Kilau dan pengikutnya terpaksa bersembunyi di Kelantan, Terengganu dan Siam. Gerakan British ini akhirnya berjaya menangkap Mat Kilau di Siam pada tahun 1895. Setelah ditangkap, Mat Kilau yang dipercayai melawan telah dipukul di bahagian kepala menyebabkan beliau tidak sedar diri dan dianggap mati. Mat Kilau telah diserahkan kepada Sultan Kelantan namun didapati masih hidup dan Sultan menyuruh beliau melarikan diri manakala baginda pula mengadakan upacara gimik pengebumian Mat Kilau menggunakan batang pisang untuk mengaburi British. Pada 26 Julai 1969, kewujudan seorang lelaki yang mengisytiharkan diri sebagai Mat Kilau selepas solat Jumaat menggemparkan negara. Kemunculan lelaki itu telah disiasat oleh jawatan kuasa menyiasat dengan temu bual bersama keluarga dan kenalan terdekat sebelum diisytiharkan secara rasmi oleh Menteri Besar Pahang pada 6 Ogos 1970. Walau bagaimanapun, selepas 10 hari pengisytiharan, kesihatan Mat Kilau semakin merosot dan akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya di rumahnya.